Assalamualaikum kepada para pelajar semua. Hari ini cikgu akan sambung untuk geografi tingkatan 1 bab 3 iaitu peta lakar. 3.1 ciri-ciri peta lakar dan 3.2 simbol-simbol dalam peta lakar. Okay, objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat menggunakan peta lakar yang tepat dengan ciri-ciri peta dan menggunakan simbol yang tepat dalam peta lakar. Okey, 3.1. Okey, ciri-ciri peta lakar. Peta lakar ialah gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas. So, ini ialah pandangan atas. Contohnya kalau kita nak tengok, kita nak lukis peta lakar kampung Bukit Mentuk. Jadi kita perlu ada pandangan atas kampung Bukit Mentuk. Macam mana nak ambil pandangan atas, gambar pandangan atas ni? So, yang ini diambil daripada Google Map. Ataupun sekarang kita boleh gunakan drone, boleh ambil gambar daripada pandangan atas. Jadi, gambaran permukaan bumi ni kita nak jadikan dia sebagai peta lakar. Okey, yang ni. Peta lakar ni daripada gambaran atas, pandangan atas. Peta lakar mewakili kawasan lingkungan yang berskala besar. Okay. Bagi menggambarkan ciri-ciri pandang darat fizikal dan ciri-ciri pandang darat budaya di sesuatu kawasan. So, nanti cikgu akan terangkan dengan lebih detail apa itu ciri-ciri pandang darat fizikal dan apa itu ciri-ciri pandang darat budaya. Okey, peta lakar dilukis dengan menggunakan simbol atau singkatan perkataan untuk menggantikan ciri sebenar. Ini contoh-contoh simbol kat sini dalam peta lakar kat sebelah gambar ni. Contoh simbol kat sini ialah okey, ni contoh masjid. Kita gunakan simbol macam ni. Okey, ini ialah tasik. Okey, ini ialah kilang. Macam mana boleh tahu? Sebab adanya petunjuk kat sini, kan? Okey, satu lagi kita gunakan singkatan perkataan. Contoh dalam peta lakar ni, kita boleh nampak kat sini singkatan perkataan untuk SEK. SEK ni untuk singkatan bagi sekolah. Okey. Ciri-ciri peta lakar secara umumnya perlu ada 5 ciri umum. Okay, yang pertama perlu ada tajuk. Okay, contohnya ini tajuk dia ialah Peta Lakar Kampung Langsat. Okay, yang kedua perlu ada pemidang. Pemidang tu ialah contohnya, pemidang tu ni. Bingkai tepi dia ni, yang hitam, bingkai tepi tu. Okay, yang ketiga perlu ada arah mata angin. Okay. Yang keempat, perlu ada simbol. Simbol-simbol lah. Contoh kat sini ialah simbol pertempatan. Ni simbol pertempatan. Perlu ada simbol. Contohnya lagi kilang. Okay. Jambatan. Dan yang kelima, perlu ada petunjuk. Kenapa perlu ada petunjuk? Okay. Bukan semua orang belajar geografi kan. So, orang yang tak belajar geografi tu dia tak tahulah nak baca macam mana. Jadi perlulah ada petunjuk untuk kita tahu macam mana nak baca peta lakar. Okey, ini ialah petunjuk. Okey, 3.2 simbol-simbol dalam peta lakar. Simbol merupakan lambang yang mewakili ciri-ciri dalam peta lakar. Okey, terdapat 4 simbol di sini. Yang pertama, ini ialah simbol kawasan. Contoh-contoh simbol kawasan ialah hutan, nipah, getah, kelapa. Okey, ini pula ialah simbol titik. Simbol titik biasanya kita gunakan untuk bangunan. Bangunan masjid, kuil,
gereja, okey, tokong. Okey, dan ni ialah simbol garisan. Simbol garisan ni biasa kita guna untuk sungai, tali air, benteng, okey, jalan kereta api, lorong jalan kaki dan juga kita gunakan singkatan perkataan. Okey, singkatan perkataan ni kita biasa guna untuk pejabat pos, kita gunakan PP, Balai Polis, BP, Ladang, LGG. Okey, ini antara contoh-contoh untuk singkatan perkataan. Okey, untuk 3.3 dan 3.4 kita akan sambung seterusnya.